Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, bahagian keempat daripada atas. Muka surat 14, bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Atau dihisab, yakni dikira, atau dihisab, yakni dikira akan tiga itu, atau dihisab, dikira akan tiga itu, tiga perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan gerak yang sunat sekalipun. Dalam tiga pergerakan yang membatalkan sembahyang ni, ada dalam tu pergerakan hak sunat. Sekarang ni tiga pergerakan batal sembahyang. Dalam tiga tu dihisap, dikira juga, masuk juga dalam bilangan tiga itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah kata dihisab akan tiga itu, tiga gerak, tiga perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan gerak yang sunat. Barang yang berkata akan dia akan demikian Allamah Ibn Hajar, Allamah Ibn Hajar Al-Haytami. Mana contoh dihisab, dikira tiga gerak itu, tiga gerak yang membatalkan sembahyang dengan gerak yang sunat, bilang juga gerak sunat tu. Mana contohnya? Seperti dua gerak yang sunat. Dua daripada tiga gerak tadi tu, dua gerak yang sunat. Dan satu gerak yang lainnya, satu je gerak hak bukan hak sunat. Jadi tiga, jumlahnya tiga. Ayat tu baca molek tau. Seperti hak kata dihisab, dikira tiga gerak yang membatalkan sembahyang itu, dikira juga dengan gerak yang sunat. Mana contoh? Seperti dua gerak yang sunat dan satu gerak yang lainnya yang tak sunat. Jadi tiga. Kau baca guna tu. Jadi tiga. Rumi buat guna, dia ada buat koma-koma ke tak? Tak. Maknanya dua gerak yang sunat dan satu gerak yang lainnya jadi gitu. Tak ada koma-koma. Jadi sekarang ni tiga gerak, dua gerak yang sunat, satu gerak yang lain. Mana hak tak sunat lah. Hak ni hak gerak, hak ni hak makruh ni, hak tak sunat ni. Dua tu sunat. Jadi tiga. Jumlahnya tiga juga. Hukumnya maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu. Mana dalam kitab-kitab buat misal dua gerak yang sunat tu. Mana dua gerak yang sunat? Contohnya bergerak dua tangan ketika takbiratul ihram. Ni dua gerak yang sunat.
Dan satu gerak yang tak sunat mana contohnya? Bergerak kepala, tunduk ke ataupun apa? Lenggok ke? Sekarang ni dua. Ini sunat ni. Yang mana angkat tangan ketika takbiratul ihram, ini sunat ijma' ulama. Ijma' ulama. Dalam sembahyang ni hak sunat-sunat ni, hak ijma' ulama payah nak jumpa. Tapi angkat tangan ketika takbiratul ihram ijma' ulama. Bahkan ada juga ulama kata wajib angkat tangan ketika takbiratul ihram. Pandangan Daud Zahiri, pandangan Imam Auza'i mengatakan angkat tangan pada masa takbiratul ihram bukan sunat, wajib. 50 orang sahabat yang meriwayatkan Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram. Dalam 50 tu pula 10 sahabat wajib syurga. Cerita juga 10 tu masuk dalam 50 tu. Ni payah nak jumpa lah ni. Angkat tangan ketika takbiratul ihram ijma' ulama. Kita angkat tangan masa nak rokok, angkat tangan masa nak iktidal, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Maliki Hanafi tak sunat dah sudah akak-akak lah. Angkat tangan ketika bangkit di tasyahud awal, mazhab Syafi'i saja hak sunat. Hambali, Hanafi, Maliki tak ada. Angkat tangan pada masa takbiratul ihram ijma' ulama. Daud Zahiri, Imam Auza'i dak kata sunat dibubuh wajib. Bubuh wajib. Nak ceritanya angkat tangan tu sunat tu angkat tangan tu. Tapi di masa angkat tangan dia pun tunduk kepala, dia lenggok kepala. Berapa jadi jumlah? 3. Mana 3? Ni 2. Ni 1. Batal sembahyang. Jadi gerak sunat pun bilang juga dalam jumlah 3 pergerakan yang membatalkan sembahyang. Sekarang ni 3 pergerakan yang membatalkan sembahyang. Sekarang ni angkat tangan 2 kali tu dia panggil perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang ni pada ni kerjaan sembahyang ni kan angkat tangan kan. Perbuatan yang bukan perbuatan sembahyang yang digerakkan kepala tu. Tu ada disunatkan dalam sembahyang. Gerak kepala. Ada dalam sembahyang sunat gerak kepala. Itu bukan perbuatan sembahyang. Hak tu saja hak bukan perbuatan sembahyang. Hak 2 ni perbuatan sembahyang. Tapi dia campur juga, dihisap juga, dikira juga. 3 hak membatalkan sembahyang ni termasuk gerak yang sunat. Ni gerak yang sunat ni. Bukan 1 gerak sunat, 2 gerak yang bukan sunat, 2 gerak sunat. 1 je bukan gerak sunat. Dia hipung juga jadi jumlahnya 3. Batal juga semayang. Ni banyak dalam kitab-kitab duk cerita gini ni. Banyak dalam kitab-kitab. Kalau kitab Jawi kot, kitab Wisyahul Afrah, kitab Matla'in, kitab Kifayatul Muhtadi, kitab Sabila Muhtadi, cerita gitu belaka. Kitab Hidayatul Sibiang. Gimana? Sebab tu ada orang dia nak semayang berjemaah, dia cari kepala tu imam. Tu imam dah takbir lagi ni. Dia nak cari mana nak nampak kepala tu imam ni. Tu imam masa angkat tangan, kepala gerak ke dah? Gerak je, dia pun semayang seorang, tak niat sebagai makmum. Mana dia cari kan? Dia duduk belakang sikit kan, dah terlindung nak nampak kepala tu imam. Dia akan cari celah mana dia nampak. Nampak. Tu imam dah takbir lagi ni, dah takbir lagi. Tengok Allah, dia pun angkat tangan tu imam ni. Lepas tu Allahu Akbar. Gerak dah sekarang dah kepala tu imam. Dah tunduk ke, angkat ke, dah batal. Ikut dia lagi. Dia ikut dia. Dia pun tak takbir lagi, tak ada niat-niat pun lagi. Maka dia pun takbir, niatnya saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Niat makmum tak ada Sebab apa? Tu imam gerak kepala. Capur dengan ni angkat tangan ni 2. Capur gerak kepala 1, 3 jumlahnya. Maka batal sembahyang. Kau dah tahu mujur? Dah tahu mujur lah, dah tahu.
Dia susahnya orang tahu, susahnya. Orang tak tahu mujur, orang tahu lebih sikit pun mujur. Dia gitu. Tak tahu hak kita buat tu batal, relax sudahlah. Baik dah tahu. Biar batal pun tak apa sebab tak tahu. Siapa tahu dia nak terima pahala dari akhirat, tak ada semayang. Tak ada semayang. Tapi senang gitu pula dah, pakau tak tahu je. Ni hak ramai. Hak ni hak ramai sejik-sejik hak di masjid ramai pesen ni kena. Tak tahu gitu. Tunggu dah dah kau tak imam je. Dia pun tak tahu hak dia tu betul tak betul. Dia tak tahu. Dia baca Fatihah betul tak Fatihah? Dia baca tasyahud betul tak tasyahud? Berasa berkali betul. Tak boleh gitu. Kena ada guru yang mengesahkan betul. Kita ngaji Fatihah sok mudah depan tu guru. Tu guru kata okey dah tu. Kita pun biasa dah baca tasyahud depan tu guru. Tu guru kata okey dah tu. Betul molek sikit lagi. Bukan kita rasa. Yang kita yang rasa. Rukun qauli ada 5 je. Takbir kita guru yang mengesahkan. Salam kita guru yang mengesahkan. Assalamualaikum. Jangan duduk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau beri salam kuat gitu siapa? Siapa yang beri salam kuat? Tu imam lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu gua ni tadilah. Kalau tak tahu senang. Tahu lebih sikit senang. Tahu lebih sikit tak apalah. Salam mazhab Hanafi bukan rukun pun. Tahu lebih sikit. Tak tahu langsung senang kau. Tahu belang-belang ni. Tahu sikit-sikit ni lah urara. Siang ke kawan tu nak awak guana. Kita tahu sikit-sikit pun alhamdulillah. Sepatutnya tu imam duduk depan tu dia paling faqih. Dia paling pandai fiqh. Dia akan jagalah semayang dia. Sebab dia derebar. Hak kita makmum ni kuranglah daripada dia. Kalau pandai pun pandai sikit-sikit. Jadi Datuk Imam tu faqih, pandai banyak, dia pun jaga, maka senanglah makmum pandai sikit-sikit ni. Kita nak menyalahkan makmum yang pandai sikit-sikit tak boleh. Tapi cuma nak ceritanya, masa sekarang kalau kita pandai lebih sikit, senang alik kita. Sebab kadang-kadang Datuk Imam ni tak apa nak jadi kadang-kadang. Dan apa nak jadi ni bukan sepakat ulama. Ada pan mengatakan okey je. Mana kita tahu lebih sikit, lega yang kita. Macam terdahulu cerita bab berdahim. Berdahim batal sembahyang. Berdahim batal sembahyang. Tapi kalau kau tak tahu, tak ada apa-apa, senang je. Dia pun berdahim, tu imam pun berdahim, senang je. Biasa. Biasa kau tua berdahim dalam sembahyang. Mana-mana masjid sembahyang adalah yang berdahim, sama ada tu imam ataupun makmum. Deng dalam sembahyang. Bunyi dalam sembahyang. Tak tahu kok, senang. Tahu tiba-tiba tu imam hak tak faqih, dia berdahim. Kita makmum ni hak tak tahu mana. Tahu tak tahu sungguh makmum, senang tadilah. Hak tahu sikit-sikit ni, maka bunyi je berdahim, dia pun niat mufarakah serta-merta. Cerah. Bukan makmum Datuk Imam batal dah. Cerah Datuk Imam dia mufarakah. Kita main suku dah lah. Tak ikut Datuk Imam batal. Kalau kat orang punya dah dia batal. Teruk dia batal lah kita. Cerah ni kena pandai lah pula nak bila cerah, nak berlakon tak cerah ni kena pandai lah pula. Cerah dah, tapi nak berlakon tak cerah, kena pandai. Kena pandai lah tu pula. Macam mana cara nak berlakon tak cerah, pada cerah dah. Ataupun daripada awal tak niat sebagai makmum, tengok waktu naik tambuh dia. Kita pun tak niat sebagai makmum. Kita pun bukan cerah dah ni, dak nikah daripada awal-awal. Dah nikah daripada awal-awal. Tak niat makmum daripada awal, maknanya tak niat makmum daripada awal. Turut. Macam mana cara nak turut yang kita bukan makmum? Kena belajar pula situ. Nak ayat tu pula. Nak guna hak
kita tak niat makmum, ataupun kita nak makmum separuh jalan, kita nak mufarakah. Kita ingat nak ajar ayah ni mufarakah, nak pandai sikit ni. Macam mana? Dia berdehem. Kita tu asal niat mufarakah. Pakai pandangan mazhab Hambali kata tak batal. Pakai pandangan dalam mazhab Syafi'i kata tak batal. Ni kata pandai sikit. Pandai lebih sikit, tak susah sangat. Dia boleh pakai pandangan lain. Faham tak? Bukan mazhab lain lah, mazhab Hambali kita pakai pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain lagi. Pandangan dalam mazhab Syafi'i berdehem, tidak membatalkan sembahyang. Okey. Mana kita tak payah niat mufarakah. Tapi nak ceritanya selesai dalam kitanya, yang mana nyata tu imam tidak faqih, tidak pandai ilmu fiqh. Mana kalau kelayakan tak berapa nak luluh. Dan sebab apa dia dapat tauliah di imam? Sebab penemu duga hanya kira kepada qari saja. Baca sedap, okey awak jadi imam. Kalau sepatutnya penemu duga yang nak beri tauliah imam ni bukan hanya tanya bacaan. Kalaulah kita tengok dah dia punya pengajian dia, hafaz Al-Quran contohnya, tak payah tanya dah bab Quran kalau kira-kira. Dah dia hafaz Al-Quran, dia ada kan apa dia nak bertemu duga, dia atau dia punya apa ni? CJ pengakuan pelajaran dia tu. Mana tengok dah situ dia hafaz Al-Quran. Tak payah tanya dah bacaan Quran dia. Tanya hukum hakam. Hukum hakam semayang. Hukum hakam berjemaah. Hak paling besar lagi tanya sikit bab akidah dia, betul ke tak? Dia ngaji tak bab akidah? Hak tu sepatutnya tanya. Kita tengok dah dia latar belakang hafal Al-Quran. Lepas tu kita pun muskil pula, dah hafal Al-Quran, takkan tak pandai bab semayang, takkan tak pandai bab akidah. Bab semayang, bab akidah, ilmu lain pula nak kena ngaji. Dah dia hafal Al-Quran, takkan tak ngaji fiqh tauhid, fiqh dengan pegangan. Tanya molek dia ngaji ke tak? Lepas tu kata kena temuduga dia ngaji ke tak? Apa tempat hafal Al-Quran tak ngaji ke fiqh dengan tauhid? Kita kalau nak atur anak kita tempat hafal Al-Quran, kita kena selidik lah ni. Kena selidik. Ilmu fiqh situ macam mana? Ilmu tauhid situ macam mana? Sebab sekarang ni tempat hafal Al-Quran tumbuh macam cendawan. Ada tempat okey dalam bab ilmu, ada tempat tak okey dalam bab ilmu. Hak imam yang berdehem-dehem di masjid-masjid Terengganu kita ni hafal Quran mereka tu. Tapi tengok cara semayang, hayat semayang tak mengaji. Tak belajar. Ni kena cekemak lah pula. Sebab tadilah tempat hafal Al-Quran ni tumbuh macam cendawan. Ada yang berkelayakan, yang menubuhkan tempat hafaz, ada yang menjadi satu kerjaya sahaja, tidak berkelayakan sebenarnya. Ada ni. Kena kita ni pula kena apa? Kena selidiklah dulu nak atau anak cucu kita, kena selidik dulu. Mana pengajian di situ? Kena. Jadi kita nak ajar sana ni macam mana hak kita boleh ikut. Tapi makna situ dak apa nak sedap tu. Macam sebut tadi, sepatutnya penemu nuga tanya bab hukum fiqh. Biar panjang lebar sikit. Tengok, tanya dia, apakah syarat bagi rukun niat? Tanya dia. Kemudian niat imam, niat makmum ni apa hukum? Imam dalam takbir niat imam, apa hukum? Makmum dalam takbir niat makmum, apa hukum? Kena tanya molek lah, temuduga. Gimana kita? Makmum, niat makmum dalam takbir ihram, saja aku semayang fardu zuhur makmum kerana Allah. Apa hukum kita niat makmum? Ni nak tanya ni temuduga, nak dia tu imam ni, nak bagi tauliah tu imam ni lah. Siapa? Nak bagi tauliah tu imam ni. Tak jawab dari tu imam serabuk ni. Sekarang dalam niat semayang, hak wajibnya qasa, ta'arud, ta'ayyun. Tu wajib. Saja aku semayang fardu zuhur, atau wajib. Dah. Kemudian kita niat makmum dalam takbiratul ihram, apa hukum? Jawapan dia tak masa orang. Apa hukum? Niat imam apa hukum? Niat makmum apa hukum? Ada boleh royak ni, nak tanya ni, nak temu duga, mana boleh royak gitu.
dalam soalan bocor kena tanya betul-betul ni contoh ni berlakon je ni contoh berlakon maknanya kita ni orang lelaki nak dia tu imam ni penemuga pun tanya okey awak jadi tu imam awak dalam tapi niat imam apa hukum orang belakang awak niat sebagai makmum apa hukum oh ya ngaku lalu dah ngaku lalu dah dia ada sembahyang yang syarat sah dia berjemaah ada sembahyang yang berjemaah tu fadilah ada sembahyang yang mana nak sah sembahyang ni berjemaah syarat dia contoh Jumaat tu syarat sah dia berjemaah tu seorang boleh ke tak boleh apa lagi sembahyang yang syarat sah dia berjemaah sebut dah sini ni jamak takdim kerana hujan lagi sembahyang yang diulangkan sembahyang yang diiadahkan sembahyang muadah tu lah sembahyang dia ulang sembahyang kali kedua kita sembahyang dah pertama kemudian anak kita baru balik dia tak sembahyang lagi kita pun ajak pula kita ajak pula anak kita berjemaah dengan kita sembahyang dah kita sembahyang kali kedua syarat sahnya adalah berjemaah kalau ulang kali kedua seorang diri haram serta tidak sah nak ulang kali kedua mestilah berjamaah dan kita semayang tak tahu nak balik kita pun semayang siap-siap dia pun apa kita tanya dia mau mayang lagi main ada tak apalah main mula mau nak main mula main kali kedua betul maka kita main kali kedua syarat sahnya berjemaah hak semayang yang syarat sah berjemaah maka imam dia imam hukumnya wajib makmum dia makmum hukumnya wajib sebab syarat dia berjemaah saja aku sembahyang Jumaat kerana Allah tak niat imam tak sah dia saja aku sembahyang fardu Jumaat kerana Allah dia makmum tak niat makmum tak sah sembahyang dia sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah adapun sembahyang zuhur berjemaah adalah fadilah imam niat sebagai imam dalam takbir hukumnya sunat juga untuk dapat fadilah fadilah berjemaah makmum pula niat makmum bukan sebagai syarat sah niat bukan sebagai syarat sah niat dia kata wajib mau niat makmum lil qudwah dia panggil bukan wajib sebagai syarat sah niat qasa wajib sebagai syarat sah niat ta'arruf wajib sebagai syarat sah rukun niat ta'ayyun wajib sebagai syarat sah rukun niat niat makmum wajib lil qudwah wajib lil qudwah dipanggil wajib lil qudwah wajib niat makmum kerana kita nak ikut imam wajib tu kerana tu je kerana kita kena ikut imam ni faham tak ni nak ikut macam mana kalau kita rakaat pertama baru imam kena rakaat kedua dah jadi imam rakaat kedua imam tasyawal kita rakaat pertama dia tak tasyawal tak ada tapi kenapa kita tasyawal sebab kita qudwah ikut imam kalau kita tidak niat makmum kita akan pertama imam akan kedua kita ada dua tasyawal sebab akan pertama mana ada tasyawal dah kita tak niat makmum kan kita nak ikut imam guna tu maknanya makmum wajib niat makmum lil qudwah untuk ikut imam itu nisbah hak perbuatan sembahyang habis itu juga dengan bacaan bila kita bukan makmum kita hanya lakon-lakon kita buat lakon tadi pada lakon ni kita tak niat makmum tapi duduk belakang dia kita niat makmum dia berdahil kita bermufarakah berarti kita bukan makmum kita hanya lakon saja pandai lakon pandai mana macam makmum tapi kita bukan makmum hak tadi bukan makmum daripada awal kita tengok tu imam kepala gerak masa takbir
Kita pun tak niat makmum daripada awal. Mana apa ni? Kita buat makmum saja daripada awal. Kita makmum. Tapi siapa tengah semayang, tu imam berdehim, kita pun niat mufarakah. Maknanya kita sudah tidak menjadi makmum, tapi kita duduk situ lagi. Ni bagaimana ni? Seperti makmum tapi bukan makmum. Maka kita tidak boleh diam lama. Diam lama apa? Tak baca apa-apa. Diam lama tak baca apa-apa. Tu imam baca Fatihah kuat contohnya. Kita senyap lama tak baca. Habis tu imam baca Fatihah kuat lama tu, maka batal sembahyang kita. Sebab apa kita tak baca? Kita bukan qudwah ikut imam sebab kita tak niat makmum ataupun kita sudah niat mufarakah. Kenapa kita tak baca? Itu orang lain tu makmum. Dia niat makmum. Kita bukan niat makmum. Maka tak ditunggu lama gitu. Batal sembahyang kita. Apa tu gua ni? Mana kalau nak tunggu separuh boleh lah. Imam baca Fatihah separuh, kita pun bismillah. Tak lama mana tu? Ada atas. Tak lama mana? Adapun kalau kita makmum, okey je. Lama mana kita duduk saja. Tu imam baca surah sejadah. Lama mana kita duduk saja. Tapi sebab apa boleh duduk saja? Kita makmum. Niat makmum wajib lil qudwah. Mesti niat makmum kerana kita nak ikut. Sekarang ni kita makmum dia. Dia baca surah sejadah panjang. Kita senyap je. Kita makmum. Kita senyap. Ni bukan duduk saja sebenarnya. Kita perhati dengar bacaan surah oleh imam. Tapi cuma nak duduk sajalah. Maknanya kita tak baca dengan makna duduk saja. Tapi tidak ada duduk saja. Kita akan tadabbur akan bacaan tu imam. Ketika tu imam baca Fatihah kuat, kita duduk senyap tu, kita tadabbur Fatihah tu imam. Bukan duduk saja. Tapi kita kata duduk saja ni mana tak baca. Tak apalah kita makmum. Tapi kalau kita sembahyang seorang, mana duduk panjang gitu, batal sembahyang kita. Maknanya kalau tu imam baca Fatihah kuat, kita kena baca juga Fatihah. Walaupun taklah sekentok, tapi yang tunggu lama sangat. Separuh Fatihah tu imam baca, kita kena bismillah dah baca Fatihah. Sebab itulah kalau sembahyang tu bacaan kuat, subuh, maghrib, isyak, kalau orang perhati kita, nak pastikan kita ni jadi makmum kedok, sebab kita ni banyak korinah sangat, imam tu gitu, imam tu gitu, imam tu gitu, orang boleh perasan kita niat makmum kedok. Kalau dia ketika tu imam baca Fatihah kuat sampai ke selesai, dia senyap juga, dia tak baca apa-apa, dia niat makmum juga ni. Tapi kalau tu imam baca Fatihah separuh tu, dia bismillah dah, ni tak ikut tu imam ni. Tak ni kita boleh cang lah, faham tak? Kalau semayang tu zuhur dengan asar, bacaan perlahan tu kita tak tahulah tu. Sebab sama-sama baca Fatihah, sama-sama baca surah tu tak perasan tu. Tapi kalau bacaan kuat boleh perasan. Sebab kalau bukan makmum, dia tak boleh tunggu lama. Hak tadi saya cerita mula-mula tadi, hak rakaat, hak perbuatan semayang. Kalau kita rakaat sama, tak apa, tak niat makmum ni sedang molek lah, kita makan sama. Tapi kalau tu imam rakaat kedua, kita rakaat pertama, tak boleh nak pergi dah lah. Ke mana pun kita kena rakaat pertama, kena bangun berdiri. Tu imam tasyahud awal, tak boleh turun sebab kita bukan rakaat kedua. Sebab kita bukan makmum. Makmum niat kena ni, wajib niat makmum, wajib lil qudwah untuk ikut tu imam. Ada ni. Kita pun baca, tu imam baca Fatihah separuh, kita pun baca Fatihah. Kita pun baca surah. Allah surah kita habis dah, tu imam pergi baca surah panjang. Kita tak boleh tunggu lama situ. Kita kena ambil surah lain pula. Tak baca surah lain pula. Janji jangan duduk saja je. Jangan duduk diam je. Tak baca menunggu lama, batal semayang kita. Yang kita baca surah tu pun kalau duduk sebelah, dia tahu dah ni dah ikut tu imam ni. Mana ada makmum baca surah? Tu imam bacaan kuat ni kan, subuh, maghrib, isyak ni kan, dia baca surah, tahu dah dia bukan makmum. Tu boleh perasan kata kalau bacaan kuat. Tu kalau kata kita hanya duduk di belakang tu, tapi tidak niat makmum daripada awal, ataupun niat makmum tapi tengah tu kita mufarakah. Jadi susah sikit lah mufarakah ni. Lepas tu macam tak, dia sebut berdehim, imam berdehim. Kalau kita tak tahu, macam sebut dah tadi, senang kira tak tahu. Kalau tahu kan tahu lebih sikit.
Boleh juga ikut. Sebab apa? Pakar pandangan kata tak batal. Kata hak tahu sikit-sikit ni susah ni. Timah berdeheng dia pun mufarakah. Timah berdeheng dia pun mufarakah. Gitu je lah. Tapi kita taklah nak menyalahkan hak makmum hak tahu sikit-sikit itu. Biasalah kita je nak tahu banyak mana kitanya. Yang tu imam duduk depan yang pergi berdeheng tu buat apa? Tu imam tu nak kena piak. Ada? Nak kena piak pulah telinga tu imam. Apa mu tu imam? Mu dak ngaji pekoh ke? Berdeheng batal kan? Berdeheng batal bukan semua ulama kata batal. Pandangan mazhab Hambali kata tak batal. Dia ingat ke makmum mu pandai ke mazhab Hambali? Makmum tu pandai ke pandangan tu tak batal? Tapi bukan kerana tu imam tu pandai pandangan lain tu, dia tak ngaji pekoh. Saya biasa pernah buat khusus untuk imam tarawih yang dihantar oleh tempat pengajian dia tu ke Kuala Lumpur, ke Brunei. Hak madrasah dihantar, tempat pengajian dihantar. Dalam 50-60 orang gitu tak silap. Dia ustaz minta buat khusus sikit. Ni tu imam nak masuk dalam masyarakat hafal Quran Mana ni hak rasmi. Hak rasmi tempat pengajian dia. Hak pelajar hak ngapa tak habis lagi ada tu imam kampus dia tu sendiri-sendiri. Ni hak rasmi. 60 orang. Diberi 4 masa. Satu masa 2 jam. Lepas tu tajuk ke mana tadi? Ambil tajuk yang pertama, cerita bab agama Islam, iman dan ihsan. Tajuk yang kedua, cerita bab iman, bab akidah. Tajuk yang ketiga, cerita bab syarat dan rukun sembahyang. 2 jam. Bukan banyak tapi bolehlah cerita poin-poin tu. Slot yang keempat, hai'ah di dalam sembahyang. Apa yang kelakuan kita dalam sembahyang, macam mana sembahyang, hak pekoh dia. Hak ada tu nganga belaka cerita bab akidah pun nganga. Cerita bab sembahyang pun nganga. Akhirnya ustaz pengiring. Kalau gini saya pun tak berani jadi tu imam. Dan nama ni berani ke? Sama ni berani. Sebab dia tak ngaji dalam bab pekoh. Sebab apa berani? Dia baca sedar. Orang pun nak pada baca sedar. Waktu dia berani. Kalau tahu hukum hakam, ngaji molek tak apalah, bukan payah sangat. Ada seorang tu dia memang boleh tu imam mana-mana dah. Kawan-kawan dia tu pergi duduk Kuala Lumpur, pergi duduk mana dah. Habis dah belajar. Tapi dia kata kita baru mau 20 lebih, 23, 24 kita muda lagi dia kata. Nak pergi duduk pondok pula dia kata. Dia pun pergi duduk pondok Perak tak silap rasa. Perak Kedah gitu lah. Balik-balik tu, saya tak boleh dia tu imam dia kata. Banyak benda tak reti. Padahal sama ni dia tu imam dah. Kawan-kawan dia numpah Kuala Lumpur, mana dia tu imam. Dia pun atau itu dia tu imam. Cuma apabila nak lantik dia tu imam hak rasmi, dia mikir dah dia tak kahwin lagi, muda lagi. Apa nak jadi imam dah. Balik pergi ngaji dulu. Muda lagi 22, 23, 24 gitu lah. Dia pergi ngaji pondok Perak ataupun Kedah budak ni. Balik tak boleh dia tu imam. Banyak benda tak reti. Gini ni akhir zaman. Kita faham bila kita hafal Al-Quran, Al-Quran duduk dada, pandai segala-gala. Quran bukan bahasa kita. Kita pandai baca je. Akidah Quran kita pandai. Kalau tak ngaji tauhid, dah pandai. Dah bab semayang bang mana pula? Semayang bang tu dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dak ngaji molek bab pekoh dak pandai. Kita cuma mujurnya lah ada anak cucu kita satu Quran di dada. Satu Quran di dada ingatan. Amalan Quran, akidah Quran. Kalau baca Al-Quran tidak berpegang akidah Al-Quran, bukan kata hafal Al-Quran kita tu saja. Quran yang kita baca tu akan laknat balik kita. Yang kita baca Al-Quran tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran. Ni kadang-kadang orang yang ialah berceramahnya lama, berceramah, tapi latar belakangnya Al-Hafiz. Cerita bab pekoh, Allah, lepas pula dia ajar pekoh gitu. Hang tengok. Siapa? Dia tak ngaji bab pekoh. Dia hanya membaca sendiri je kemudian. Maka cara dia hajar pekoh memang kita tahu dah. Dia tak ngaji pekoh. Ni membaca sendiri pesen ni.
Masuk TV gitulah. Ajar buat pekoh. Tapi kok Allah salah sangat dia ajar. Dulu saya ingat mesej-mesej. Salah ajar gitu tu. Balah. Kitab mana anda tak tahu. Memang mudah tahu. Tahu dah mudah tahu. Bukan pengajian pekoh. Tapi ajar kau ramai. Sujud tempat tajam. Sujud. Tajam naik lalu. Tunggu tajam jangan turun sujud kembali. Kalau turun sujud kembali menambah rukun sujud. Batal sembahyang. Lepas tu kena buat mana tu? Kena duduk antara sujud. Duduk antara sujud. Sujud pertama dapat tak lagi sebab tak tamak ninah pun lagi. Dapat tak lagi sujud yang pertama? Tak dapat. Lepas tu macam mana? Wajib sujud semula. Itu bukan menambah rukun sujud. Sebab sujud pun belum. Sebab tamak ninah pun belum. Sebab dia bubur dahi tu tajam, jetak naik lalu. Manapun belum dapat sujud yang pertama. Dia wajib semula. Dia kata tak boleh sujud mula batal. Lagu negeri kau tu. Tu imam nak baca kunut. Anak makmum ni lorak warna tak tahulah. Tak teringat ke kunut makmum ni. Tu imam baca kunut. Dia turun dah. Turun nak turun dah. Turun nak pergi ke sujud dah lah. Turun separuh tu bunyi Allahumma dina fi man hadai. Kita kata orang puang lah, kita kata. Apa yang tak nampak kan? Jadi tidak teringat kepada subuh. Kita pun nak turun sujud, bunyi guana bunyi Allah ke apa-apa, kita pun gerak nak turun sujud. Siapa ada separuh ni? Bunyilah Allahumma dina fi man hadai. Allah tu imam baca kunung. Kita pun teringatlah kunung. Tak boleh naik semula ni dia kata ni. Sebab siapa ada kepada hak rokok. Tak boleh naik semula dah, tak naik semula dah ni. Lepas tu macam mana makmum ni? Duduk begini lengoh dia kata dia buat lawak dia. Lengoh. Lepas tu kan dia turunlah sujud dia kata. Walhal kalau tu imam sendiri, kalau semasa seorang lupa kepada kunut, turun kepada sujud, selagi tidak sampai dahi ke latar, tak panggil sujud lagi kan, sunat kembali balik kepada diri untuk membaca kunut. Dah ubur dahi latar, tak boleh nak buat apa dah lah, sebab masuk dah kepada rukun sujud. Ada pun makmum lain, makmum ikut tu imam. Tak ni separuh jalan. Kalau makmum ubur dahi latar dah, Allah tu imam baca kunut, makmum naik semula. Ada ni. Ni siapa hak rokok? Siapa hak rokok ni lain. Kita imam, kita semasa seorang ingat kepada kunut, kita sengaja tak mau baca kunut, kita turun dah siapa hak rokok, tak ada nak patah balik dah lah. Hak sengaja tinggal kunut siapa? Imam. Kita makmum ni kalau sengaja tinggal kunut tu, imam baca kunut kita balik Mekah kan, kunut tak baca Mekah, kita pun sengaja turun sujud, berasa sebersalah orang lain duduk baca kunut belakang, kita seorang duduk sujud maka disunatkan kita kembali balik berdiri untuk ikut imam baca kunut. Sunat kembali balik. Sebab kita makmum ikut tu imam lah moleknya. Ni makmum baru setakat turun, tak boleh kembali pada kunut. Mana apa ni tak mengaji sangat, baca warna tak tahulah orang panggil. Tapi boleh mengajar orang TV, berapa juta orang ikut. Ada ni. Ni akhir zaman gitulah. Lepas tu kadang-kadang kita pekoh ni kena lebih sikit lah, barulah dok. Tidak dok berjemaah kita, tikman-tikman learning. Lepas tu macam mana pegangan dia. Lepas tu atas yang bagi tauliah lah, yang bagi tauliah imam tu. Kena wi penekanan dalam bab tu. Ada ni. Sebab kalau fardu takdir imam tu berpegang akidah yang kufur, bukan dia saja kena qada sembahyang, anak makmum semua kena qada sembahyang. Kata kalau datang temu duga tu memang latar belakang yang ngaji Quran, tak sudah tekan mana tak sudah Al-Quran tu, tanya bab hukum fiqh, besar sekali tanya bab hukum akidah. Dia kena gitu. Kan? Jadi kalau tikman berdahan gitu ialah kitanya. Atas kita lah, kalau kita nak mufarakah kita mufarakah. Kalau kita tak mufarakah kita ikut pandangan yang kata tak batal. Sama juga dengan persoalan kitab kita.
Dia angkat tangan takbiratul ihram, kepala digerakkan. Jadi campur dengan hak sunat tu, hisap juga sunatkan, kira juga jadi 3, batal sembahyang. Pandangan mana ni? Pandangan Ibnu Hajar. Minggu lepas sebut dah pandangan Syekh Ramli, gerak yang sunat tadi tu tak sedut capur lah. Itu gerak sunat. Hak ditambahnya gerak kepala. Gerak kepala tu tak sunat lah tu. Dengan anggota besar kepala ni, bukan anggota kecil. Apa hukum dia? Sekali makruh, 2 kali makruh, 3 kali baru batal. Ada ni 2 kali ni. Ini pergerakan yang disuruh. Hak sunat. Yang duk bilang waktu buat apa? Tu pandangan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ramli lah pandangan yang muktamad. Maknanya tak sedut italah kepala tu imam. Tapi kalau ngaji kodok kitab ni memang tak akan tengok. Ni yang kata kalau ada ilmu kodok-kodok, dok pandai langsung, dok tak ada masalah, senang je. Kalau hak pandai lebih sikit, tadilah tak ada italah kepala tu imam tu. Tapi goliknya kita ilmu kodok-kodok. Kalau tengah ngaji kitab ni, kita sebut kitab ni lah. Tengok molek ni. Dah salah ke dok? Salah apanya? Kodok ni hak dia ada. Yang tu imam yang hangguk kepala tu kenapa? Sebab tu imam yang nak kena tekan sangat. Sebab anak makmum kita ni nak cari hak pandai lebih sikit, tak ramai mana. Ada kedok pun tak tahu hak biasa kita orang ramai-ramai dia pandai kodok kita royak. Hak luar-luar pandangan lain kita pun tak tahu. Kadang-kadang orang ngajar pun tak royak. Hak masalah kitab ni, kitab Wisyah, kitab Matla'in, Kifayatul Muhtadi, Sabila Muhtadi, ni dia tu sebiang. Hak sunat kira juga ini pandangan Ibnu Hajar. Tapi pandangan Syekh Ramli-nya tak bilang. Yalah kalau kita ni kalau kita mikirlah, sunat sabar juga Syekh Ramli. Yang ni dua gerak ni kan, kenapa nak campur dengan satu gerak tu? Sebab 2 ni memang orang suruh. 2 pula. Hak 2 hak tak sunatnya jadi batal juga. Nampak macam berat sikit. Gitu je lah. Tapi pandangan muktamad memang pandangan Syekh Ramli. Hak pergerakan hak memang disunatkan, tak usah duk capur lah untuk jadi jumlah 3 kali. Hak perbuatan yang membatalkan sembahyang. Gitu je lah. Ada ni. Tapi jangan buat lah masa nak takbir tu gerak kepala. Buat apa kita nak gerak kepala? Pandangan Syekh Ramli walaupun tak batal tetap makruh. 1 pergerakan, 2 pergerakan yang bukan disuruh dalam sembahyang memanglah makruh. Yang kita misal kita contohlah, dah kita nak sembahyang, kita nak sembahyang kan, nak sembahyang, kita nak tengok mana mula-mula. Ni hari ni tanya saja ni, kira temuduga dia tu imam ni. Kita nak sembahyang, kita nak tengok mana mula-mula sebelum takbir. Tengok ke sebelah, tengok ke sebelah, gitu. Atau ada tengok ke belakang, apa benda buat kerja dah tahu. Tu imam dia suruh orang betul sah. Yang kita duk sibuk orang tak apa-apa dah, secara lah kitanya kita bukan tu imam, duk diam je. Cuma kita duk diam ni, di mana kau yang kita sunat dulu nak tengok mana? Kita bukan tengok tempat sujud, kita disunatkan tengok tempat kita nak semayang. Tempat kita nak semayang, manakah tempat semayang? Dulu dah mana tempat semayang? Mana dipanggil tempat semayang? Tempat yang kena di tubuh dan pakaian kita, itu tempat semayang. Dulu cerita dah kan? Baru lagi ni. Jangan dah ingat gitu. Hak muskat 13 kita dulu sebelum masuk perkara membatalkan semayang tu. Tanbihun bermula tempat semayang, iaitu tempat yang bersentuh dengan dia orang yang semayang pada ketika berdiri dan rokok dan duduknya dan sujudnya, atau bersentuh dengan dia oleh pakaiannya. Tu tempat semayang.
Baru je muka surat sebelah je. Ha? Sebelum masuk tajuk batas semayang. Ha. Baru sebulan barunya. Ha? Dak mutalaah ke? Ha? Mana kita orang ngaji tu balik rumah pakai sipang gitu je. Ha? Ha? Minggu depan nak mari tengok awak cari pula. Ha, takut tukar hari bubuh beg lain-lain. Ha, ni beg hari Ahad, hari Senin, Selasa. Ha gitu. Ha? Ada pula orang ni berak nampak. Seminggu tu dalam tu belaka dia kata. Ha, ada macam-macam. Ha? Mana kalau kitab tu kuliah maghrib, cuti sebulan di bulan Ramadan, maknanya lepas raya ni baru cari kitab tu duduk mana? Oh, berat kita. Ha? Jadi tempat semayang termasuk tempat yang bersentuh dengan oleh pakaian. Kalau contoh orang puan tempat semayang di luar, baju semayang dia tu kembang. Orang lelaki dia pakai seluar pula. Tempat semayang dia dekat sepik je. Kadang-kadang tengah perut tu tak apa lagi dia kalau ada tak cicak. Sebab dia sujud, baju dia tak ada turun ke bawah. Tapi kalau puan masa sujud, baju semayang tu pakai mana tu? Luar tu kan. Itu tempat semayang belaka tu. Sebelum semayang kita cek tu tengok takut ada tak cicak ke tepi-tepi sejadah, tengok dulu. Tengok tempat semayang kita, takut ada najis, takut ada benda yang menghalang kita nak rokok, nak menghalang kita nak sujud. Akan sujudkan ni sakak ni kita betul dulu. Dalam semayang kita tak buat gapo-gapo dah. Tak mau kata nak sujud betul barang. Oh saning apa dak tolak barang tu dulu, dak perasan. Ha tu tengok dulu semua semayang. Mana kita apabila kita takbir je, tak ada masalah dah kita ni. Tak ada, bukan tak ada benda dah kita. Ada masalah dah. Kalau baju semayang kita kembang pun, kita tengok dah tepi-tepi tu tak ada cicak pun tepi-tepi. Ada masalah dah kita je. Tak ada mikir dah tu. Ni kalau dak perhati molek, tepi tu nampak tak cicak ni. Baju semayang ni kena peluk sikit ni. Ha, jadi banyak kerja dah jadinya. Tapi kita sebelum semayang kita tengok belakang dah. Okey, clear. Masa semayang dah percaya, dah mikir dah gapo kat bawah tu. Ni lenggok Allahu Akbar. Lepas tengok depan, macam tak cicak je. Lepas tengok orang ni. Ada. Jadi sebelum semayang, tengok kawasan yang kita nak semayang. Biar tak ada apa-apa gangguan dah. Lepas tu barulah tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud ni tubuh kena straight. Kepala sunat tunduk ke hadapan untuk tengok tempat sujud. Jangan nak tengok tempat sujud kita tunduk ke tubuh. Tu makruh. Bab belakang kita tidak betul. Berdiri rukun. Betul tulang belakang sunat hai'ah. Kita berdiri tapi tulang belakang kita tunduk ke hadapan. Sebab apa? Sebab nak tengok tempat sujud hukumnya makruh. Tulang belakang kena tegak. Nak tengok tempat sujud kepala kena tunduk. Tunduk kepala saja, bukan tundukkan tubuh. Ada orang tua di semayang dia tengok pas sujud belakang hai'ah, sunat hai'ah, tegak tulang belakang, tunduk tulang belakang hukumnya makruh. Tengok pas sujud sebelum takbir ni, bila takbir Allahu Akbar tak gerak dah. Ada ni tak ada timbul lah gerak kepala ni, dak lenggok Allahu Akbar. Bagi tunduk. Ada juga tunduk molek tempat sujud Allahu Akbar, dia akak kepala dia. Jadi 3 tu. Kalau nak kira pandangan Syekh Ibn Hajar ni. Ada. Saya buat ni memang kalau nak perhati kepala orang ramai-ramai tu, kepala orang ramai-ramai semai tak suruh ni jangan buat. Memang macam-macam kepala tu. Hak tunduk pun ada, hak angkat kepala pun ada. Jadi 3 dah tu. Tapi problemnya tu imam pun ada juga pasien tu. Kepala digerakkan. Ketika bergerak 2 tangan, angkat takbiratul ihram. Ada ni. Tak ada. Kenapa lagi kita nak gerakkan kepala? Sekarang kita mata tengok tempat sujud sebelum daripada takbir. Bila kita takbir, apa perlu lagi kita nak gerakkan kepala? Kalau masa takbir kita tengok ke hadapan, Allahu Akbar, kita pun tengok tempat sujud, tergerak orang panggil. Walha kita kepala tengok dah tempat sujud sebelum daripada kita takbiratul ihram. Kemudian
hak berkaitan dengan takbiratul ihram, kita angkat tangan, memang okeylah kita angkat tangan, memang di masa yang disunatkan angkat tangan. Yang kita nak kena jaganya adalah ketika nak rokok dengan ketika rokok kembali pada i'tidal, dan juga tasyahud awal bangkit kepada rakaat yang ketiga. Kita disunat angkat tangan juga tu, tapi kita kena pastikan kita angkat tangan di masa dia. Masa mana kita disunatkan angkat tangan? Ketika takbiratul ihram, kita angkat tangan. Kita betul orang kita angkat tangan memanglah ketika takbir. Cuma kadang-kadang orang kita ni dia angkat tangan dulu siap-siap. Angkat tangan takbirnya belum. Angkat betul dulu ni barulah dia Allahu Akbar. Ada kat gitu. Ada ni? Kan dia sekarang dia nak takbir. Dia angkat dulu siap-siap. Allahu Akbar. Ada yang Allah tu tangan duduk bawah lagi. Allahu Akbar. Ada yang angkat dulu. Angkat dulu baru takbir. Itu mazhab Hanafi. Itu mazhab Hanafi. Angkat dulu baru takbir. Itu mazhab Hanafi. Kabbara summa rafa'a yadaih. Takbir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'a yadaih summa kabbar. Itu mazhab Hanafi. Rafa'a yadaihi summa kabbar. Summa kabbara. Mengangkat oleh Nabi SAW akan dua tangan, summa kabbara. Semua takbir oleh Nabi angkat dulu. Itu hadis yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Hadis dipakai dalam mazhab Syafi'i kitanya hadis Wa'il bin Hijir mengatakan bahawa kabbara summa rafa'a yadaihi. Nabi takbir dulu, kemudian Nabi angkat tangan. Mana masa takbir tangan duduk bawah. Allah. Gitu itu hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali ke, takbir dulu barulah angkat tangan. Mazhab Hanafi dipakai hadis sahabat menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi, mengangkat oleh Nabi akan dua tangannya, summa kabbara, kemudian Nabi pun bertakbir Allahu Akbar. Ada hadis belaka. Ada ni. Mana tapi kita bermazhab Syafi'i kan. Kita tangan duduk bawah dulu. Allahu Akbar, kita angkat tangan. Itu ketika takbiratul ihram. Kemudian ketika nak rokok i'tidal, bangun tasyahud awal, kita nak pastikan angkat kita tu betul dengan masa. Kemudian tangannya macam mana. Kita tak masuk lagi sunat hay'ah dah. Takbir kita ni tangannya macam mana. Tangan kita macam mana. Orang ajar angkat tangan takbir ni macam-macam ni. Kita disunatkan angkat tangan. Angkat tu satu sunat. Bila kita angkat, mula angkat tangan di bawah Allahu Akbar. Bar sudah molek sampai di dada. Kita angkat masa kita takbir tangan di bawah Allahu Akbar. Jadi angkat kita dengan sudah kita tu dua sunat kita dapat. Kalau angkat dulu tak dapat sunat lah mazhab Syafi'i kita, sebab kita angkat cepat. Tapi mazhab Hanafi sunat gitu. Kita mazhab Syafi'i tak sunat gitu. Kita mula angkat takbir dulu Allah, mana seketuk tu. Kemudian bar ni sudah molek sampai dada. Jangan bar tangan duduk separuh lagi, tak ada hak. Berakhirnya takbir sudah molek dengan tangan sampai dada. Tu sunat lain pula. Kemudian tangan disunatkan terbuka. Terbuka. Terbuka tangan. Kemudian terbuka. Kemudian jari disunatkan cerai yang sedikit. Jangan rapat. Rapat mazhab Hambali. Rapat tangan tu mazhab, rapat jari itu mazhab Hambali. Rafa'a yadaihi maddan. Nabi angkat tangan ni rapat. Kita nak cerai.
Cerai ni jangan banyak, sikit je. Kemudian tapak dengan perut jari ni kiblat. Kiblat. Faham? Dan tangan kita ni sunat imalah, condong ke hadapan sedikit. Jangan straight. Ni straight orang panggil. Ni condong ke hadapan sedikit. Sunat imalah dia panggil. Pasal ada ni. Angkat satu sunat. Bila angkat tangan duduk bawah Allah, baru kita angkat tangan sapas dada. Tangan kita buka, jari cerai yang sedikit, kemudian perut, tapak tangan, perut jari qiblah. Kemudian imalah, condong ke hadapan sedikit. Ini semua dipanggil sunnatun mustaqillah, sunat asing-asing. Kita menyalahi sunat-sunat yang asing-asing ni hukumnya makruh. Ada ni. Menghadap qiblah, condong ke hadapan sedikit. Mana? Gini. Dia gini condong ke hadapan condong ke belakang. Lepas tu ibu jari tu jangan ibu jari tu perapat sikit, cari benang bubuh. Jangan buat gini. Kata dia jari cerai yang sedikit. Ni awal-awal lari dah ni. Lari dah. Kita nak ke depan belakang, biar kiblah belakang ni. Kalau gini ni kita mana ni? Waktu kata kalau payah sangat ni, cari benang, takut dengan ni. Payah sangat. Lio ibu jari tu. Nak kisah pagi ni buat apa? Cerai yang sedikit. Kalau mazhab Amali rapat. Mazhab Amali rapat. Kita cerai yang sedikit. Condong ke hadapan. Simple sahaja. Kemudian kita kena faham ni dulu. Tempat yang banyaknya salah adalah angkat tu paras mana. Bertimbul paras mana. Mana paras ni tinggi mana. Dia. Tapi sebelum nak cerita paras mana, tinggi mana, kena mati dulu saat ni. Terbuka, cerai yang sedikit, pastikan menghadap kiblat. Jangan buat gini. Ni. Allah. Ni ngadap mana? Ni. Faham tak ni? Nak menghadap kiblat. Ada. Saya pernah tengok. Tapi bukan masa takbir, masa rakaat i'tidal. Ni terperasannya pada masa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dia buat gitu je. Dia buat ke belakang. Kita tapak ke kiblah. Dia. Ni bukan tik imam surah tak ada temu duga ni. Ni tik imam masjid. Ni kata tak ngaji. Imam dah ni. Sami Allah liman hamidah. Jangan duk reka. Dia ilmu bab sembahyang ni simple saja. Kita ngaji molek. Hak tu lah kita buat. Dia ilmu sembahyang. Tak bimbang ilmu sembahyang. Sebab ilmu sembahyang ni belajar buat. Kita sembahyang sama-sama. Ilmu puasa, ilmu haji. Kalau kita belajar puasa awal-awal, siapa masa puasa dah ingat dah. Kita khusus haji awal-awal, siapa masa pergi haji sungguh tak ingat dah. Kita belajar bab sembahyang, memang kita tengah sembahyang. Tak ada susah bab ilmu sembahyang ni. Ada. Dan kita angkat tangan pula berapa kali? Masa takbir, masa rokok, masa i'tidal, masa bangkit di tasyahud awal. Ada? Tak ingat apa lagi ni? Sekarang ni hak sunat-sunat ni. Menghadap kiblah, kemudian imalah sedikit condong ke hadapan. Kalau kemudian paras dia. Level panggil tau. Level. Ni. Dia level mana angkat tangan ni, hadis ada belaka. Ada hadis menceritakan, sebab hadis fa'li belaka ni. Sahabat yang cerita Nabi angkat tangan paras mana. Hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita, hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi angkat tangan
kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi izaftataha salah. Nabi SAW sentiasa mengangkat akan dua tangannya hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu, izaftataha salah, apabila memulai oleh Nabi akan sembahyang. Membetuli bahu sahaja. Ini hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita. Buka kitab fiqh, dalilnya dalil hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu. Adapun hadis membetuli telinga, hadis riwayat Abu Humaid, hadis riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi mengangkat tangan hazwa uzunaihi, membetuli dua telinga. Ada hadis membetuli dua bahu, ada hadis membetuli dua telinga. Kemudian membetuli dua bahu bukan pegang bahu, membetuli. Membetuli dua telinga bukan suruh pegang telinga, membetuli. Hazwa muqabil. Faham tak ni? Membetuli, separas, setentang, selain, selevel. Pegang ke? Tak, tak ada suruh pegang. Tak ada suruh pegang. Membetuli. Tapi hak sahabat beritahu Nabi angkat tangan ni, ada hadis membetuli bahu, hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita, dan ada hadis membetuli telinga. Membetuli telinga tinggi, membetuli bahu rendah. Ni dia membetuli, bukan pegang ni. Kalau kita pegang telinga, apa benda yang kita buat? Jari kita sudah cerah jauh, sudah tidak menghadap kiblat tapak tangan, sudah tidak condong ke hadapan. Banyak rosok kita kalau kita pegang telinga. Tak ada pegang telinga. Tak ada pegang telinga. Membetuli. Tak faham membetuli ni? Separas. Ini membetuli bahu, ini membetuli telinga. Membetuli bahu bukan suruh pegang bahu. Membetuli telinga bukan suruh pegang telinga. Ni gomor gini pula ni. Ni dia pegang gini. Cuba nak tanya. Tak, dia buka dah tangan, dah. Dia cerah sedikit jari, dah. Berapa dah sunat hilang, makruh belaka tu. Dah dia menghadap dak kiblat ni, dah dalam hidup pegang gini. Dah dia condong dak ke hadapan, dak condong hidup gomor gini. Tak ada tu. Minta maaf lah, memang tak ada. Gomor telinga, setengah telinga tak ada. Tak ada. Membetuli. Ni membetuli telinga. Membetuli bahu. Ni membetuli telinga. Tinggi, membetuli. Dua hadis ni, mazhab Hanafi, biasa mana mazhab Hanafi? Hak membetuli telinga, orang lelaki. Hadis membetuli bahu, orang perempuan sebab lebih tertutup. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanbali kuk pandailah. Sebab ada hadis belaka. Membetuli telinga pun tak apa, membetuli bahu pun tak apa. Sebab apa ada hadis belaka. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita adalah membetuli bahu. Cuma pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi masih lagi pakai hadis membetuli bahu. Hadis hak dalil hak Imam Syafi'i kita pakai. Tapi pandangan Imam Nawawi ni, dia walaupun dipakai hadis bahu, tetapi dia masih lagi ambil juga hadis telinga. Dia ambil juga hadis telinga. Sebab sahabat ada cerita hadis telinga. Maka Nawawi dihimpung dua hadis. Mana apa ni? Dia dalil masih lagi dalil membetuli bahu. Tapi dia bagi sikit, dia angkat ke atas sikit. Tapak membetuli bahu, ibu jari membetuli telinga, cipin telinga di bawah, jari telunjuk membetuli cipin telinga di atas. Jangan rendah sangat, tak ada habuang telinga. Jangan tinggi sangat, hak bahu tak ada. Kita dalil mazhab Syafi'i membetuli bahu. Jadi untuk bahu, tapak. Untuk telinga, jari. Membetuli. Tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Tiba-tiba dia ambil, dia pegang sini. Mana tapak membetuli bahu? Mana tapak membetuli bahu mana? Itu dalil mazhab Syafi'i kita, mana tapak membetuli bahu? Tu salah sangat-sangat tu. Tak ada. Dia mazhab Hanafi membetuli telinga, orang lelaki. Orang perempuan membetuli bahu. Tapi pandangan Imam Nawawi ni diangkat sikit. Tapak membetuli bahu,
jari membetuli telinga. Jangan tinggi sangat, tak ada untuk bahu. Jangan rendah sangat, tak ada untuk telinga dengan jari. Itu hak pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Syafi'i membetuli bahu je. Pandangan Imam Syafi'i membetuli bahu saja. Tapi pandangan Imam Nawawi, hadis telinga tu diambil juga. Maka tangan ni angkat sedikit. Bahu ada, bahu tapak. Lepas tu hadis kata telinga, jari. Ini pandangan Imam Nawawi. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dan pandangan juga dipakai dalam mazhab Maliki. Itu paras dia. Tapi jangan lupa sunat-sunat tadi. Buka jari cerai yang sedikit, menghadap kiblat, kemudian condong ke hadapan sedikit. Ni orang puang kadang-kadang tangan duduk dalam wajah main, Allah. Ni gini benda Sungguh dia masuk dalam ni gini. Nak tanya, menghadap kiblat ke tak? Tak ada menghadap kiblat, maka makruh. Buka ke tak? Tak buka, jadi bolok gomor dengan nak kira lah. Hak saya ajar, itulah saya belajar daripada almarhum Baba Najimuddin Kerandang. Dia ajar macam mana. Kita pun tengok kitab. Hak kitab, tangan macam mana, tangan terbuka, jari macam mana cerai yang sedikit. Ni perut tapak tangan, perut anak jari menghadap kiblah. Kemudian jari condong ke hadapan sedikit. Kemudian tinggi mana, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Kalau tinggi sangat, mana bahu? Kalau rendah sangat, mana telinga? Maka dia tengah. Ni masih lagi nak kita ke belakang semacam ni. Nak ke belakang ni, condong ke hadapan, jangan duduk ke belakang situ. Kerasang nampak raya tu. Kena pergi nguruk dulu. Kena pergi nguruk. Betul? Sama lah. Maknanya jangan rendah sangat, tak ada jari membetuli telinga. Jangan tinggi sangat, tak ada tapak membetuli bahu. Tambah kalau perempuan ni tinggi sangat, dia akan terbuka, bukan tertutup. Kita nak perempuan ni tertutup sedikit. Sebab tu mazhab Hanafi, perempuan bahu sahaja. Membetuli telinga barulah orang lelaki. Kita mazhab Syafi'i tak. Tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Wan nak buat. So, tapak mana tapak membetuli bahu? Tapak menghadap kiblat. Mai tak ni duduk gini nak kiblat kan gitu. Ni kiblat. Lepas tu sebelum saya cerita hak paras, ni level mana, saya cerita dulu tangan macam mana. Tangan macam mana? Yang pertama, tangan dalam keadaan terbuka. Jari cerai sedikit, jangan cerai luas, jangan rapat, cerai yang sedikit. Kemudian ada kitab dia kata perut tapak tangan, perut anak jari. Dia banyak perut ni, bukan perut hok boceh ni je. Perut tapak tangan, perut jari menghadap kiblah. Ni menghadap kiblah. Kemudian tangan jangan straight gitu, condong ke hadapan sedikit. Gitu je. Kemudian barulah pergi kepada paras mana. Tapak membetuli bahu, jari, ibu jari membetuli cuping telinga di bawah, telunjuk membetuli cuping telinga di atas. Membetuli, bukan suruh pegang. Membetuli. Tapi ingat baik, dalil mazhab Syafi'i adalah hazwa mankibaihi izaf tatahassalah. Nabi angkat tangan membetuli dua bahu. Cuma pandangan Imam Nawawi ialah masih lagi dipakai membetuli dua bahu. Tapi kenapa tinggi sedikit tu? Sebab untuk membetuli telinga oleh jari pula. Itu pandangan Imam Nawawi. Itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita sekarang. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi pandangan Imam Syafi'i sendiri hanya membetuli bahu sahaja. Tidak ada untuk membetuli telinga,
Tidak ada hak dalam kitab bagi Imam Nawawi Syafi'i kita sendiri. Hak angkat tinggi sedikit itu supaya jari membetul telinga adalah pandangan Imam Nawawi. Akhirnya kita angkat ke atas, tak ada dah bahunya, kita pergi gomor ke telinga. Itu bukan. Guna. Dan ni nak cerita berkaitan ni bila angkat tangan pada masa rokok dan i'tidal, bila angkat tangan ketika bangkit di tasyawal. Perhabis pula ni hari ni sekitar juga. Nak gatung-gatung kan tak selesai juga. Tu ni. Lepas tu kita bulan Ramadan insya-Allah lah macam biasa. Nah. Bulan Ramadan macam biasa. Tapi kita belum masuk bulan Ramadan tak ada buat makan dah. Buat makan lepas raya. Oh, lepas raya. Orang awak makan lah sebelum masuk puasa Ramadan. Minggu depan tak boleh makan dah. Ni nak makan lepas raya pun nak makan. Lepas raya dah awak makan tak apa dah, orang kenyangan dah lepas raya tu. Orang pergi makan ni sebelum daripada kita nak masuk Ramadan, makan sekali pun dah sabar cik. Jadi kita kira Tuhan ni alhamdulillah lah tak tergendala dengan Ramadan. Kita belajar ni kalau ilmu fardu ain seperti 70 fardu di bulan yang lain. Kalau kita belajar ni hak sunat-sunat seperti pahala fardu, kan gitu kan. Hak sunat seperti kita menunaikan satu fardu. Hak fardu seperti kita menunaikan 70 fardu pada bulan yang lain. Kita belajar fiqh ni tak lari daripada hak wajib dan hak sunat. Kita belajar perkara-perkara sunat hai'ah, hukumnya sunat. Mana wajib sunat lah kita ni. Kalau ilmu ni hak wajib, seperti kita belajar ilmu wajib 70 kali di bulan yang lain. Itu lebih belajar bulan Ramadan pahala. Tapi kita bulan Ramadan kalau maghrib ke batal kelah. Tak ada lah kelah fardu ainnya. Tutup. Sebab apa? Sebab kita kata nantilah lepas daripada raya kita sambung belajar. Boleh berhenti seumpama tu jikalau kita fardu ain clear beres dah. Tu atas masing-masing. Kalau fardu ain kita dalam ngaji lagi, dalam ulang-ulang lagi, tak selesai lagi, kita berhenti je belajar, malaikat akan catat dosa meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Meninggalkan belajar ilmu fardu ain dosa besar. Malaikat catat pula di bulan Ramadan. Amal-amal kita sunat-sunat nak buh mana kau? Kalau malaikat catat dosa besar, kan tak belajar ilmu fardu ain. Tapi kita alhamdulillah lah duha kita boleh belajar macam biasa bulan Ramadan. Ya. Ni atas masing-masing. Kalau kita tu ngaji lama dah, bab akidah pun beres dah, selesai, bab fiqh fardu ain pun selesai, bab tasawuf fardu ain pun selesai, kita nak berhenti bulan Ramadan, bukan kata berhenti bulan Ramadan, berhenti sama-sama pun tak salah dah kitanya. Tapi kita nak belajar juga walaupun kita lepas dah pun. Tapi cuma nak cerita, kalau kita tak selesai lagi, kita berhenti, berarti kita berhenti daripada belajar ilmu fardu ain. Berdosalah kitanya bulan Ramadan pun. Gimana? Tapi kita duha alhamdulillah lah. Kita duha ni mana kalau lah duha sekali je cuti. Sekali je cuti. Raya Rabu, kami cuti lah lepas raya tu. Lepas tu kami sekali lagi lepas raya 6 dah. Sekali je lah. Tu kalau kuliah duha. Kalau kuliah maghrib lepas raya 6, dia terlatih dulu, nanti lepas 15 Syawal. Sebab apa? Dah dia lama dah berhenti ngaji. Jadi dia panggil apa? Jadi biu. Jadi macam payah nak bengah semula. Malah jadi. Dah sebulan lebih dah tak ada kelas. Lepas tu kita duduk mana pula tahu dah. Bulan lebih dah tak ngaji. Aku tak tahu ke mana lalu. Tu kelebihan duha kita. Duha pun panjang, masa lebih sikit kena maghrib. Kan ni. Tapi setengah tempat duha satu perkara yang pelik.
Di maghrib je. Ada setengah tempat kita, saya rasa sebutlah, belajar ni waktu duha, waktu yang sebenarnya. Masa pun panjang dan kita tak terganggu dengan bulan Ramadan. Ya ni. Jadi tu apabila hak berkaitan dengan masa kita nak angkat tangan. Saat ni tangan tu macam mana? Kita masa takbiratul ihram, kita mazhab Syafi'i, kita angkat tangan, takbir dulu. Allah baru kita angkat. Kalau mazhab Hanafi angkat dulu. Kemudian kalau kita nak rokok, kita nak rokok. Kita nak rokok, angkat tangan adalah ketika hendak rokok tu angkat tangan. Kadang-kadang ada juga Tok Imam. Ni cerita Tok Imam belaka ni. Yang kita tu menduga Tok Imam ni kan. Cerita Tok Imam. Lakum dinukum waliyadin. Dia angkat dulu. Lakum dinukum waliyadin. Di hujung surah dia angkat dulu siap-siap. Dia lepas dulu tangan dia. Barulah dia rokok. Allahu Akbar. Kita angkat tangan ketika nak rokok. Bukan angkat tangan di hujung surah. Faham tak ni? Lakum dinukum waliyadin. Dia angkat dulu siap-siap. Dia pun lepas tangan. Allahu Akbar. Dia angkat tangan. Kena tak masa yang disunatkan? Dia panggil pergerakan yang sunat ke tak? Tak. Hak ni hanggup kepala sekali je, Syekh Ramli pun batal juga. Sebab bukan dua pergerakan yang sunat. Sebab yang disunatkan kita angkat tangan adalah ketika kita nak rokok. Bukan ketika hujung surah lakum dinukum waliyadin, angkat dulu siap-siap. Itu angkat yang bukan disunatkan. Itu dua pergerakan yang makruh. Kemudian kita hanggup kepala sekali, kita nyuk bahu sekali, kita betul kain kita sekali, cukup batal sembahyang 3 kali berturut-turut. Tak ada khilaf ni. Sebab tadi hak takbiratul ihram, kita angkat, kita hanggup kepala, Syekh Ramli kata kita angkat ni hak sunat. Tak sudah bilang lah hak sunat tu. Tapi sekarang ni kita angkat ni bukan hak sunat. Sebab kita angkat belum sampai masa. Angkat tangan ketika hendak rokok. Ada ni. Atau kata semayang ni tak boleh nak buat-buat gitu. Kalau kata ke gini lah. Payah spekak je ni pegang lah pun. Je ni tak ada orang sini senang. Maknanya, kalau kata lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, maknanya dia angkat tangan tadi bukan yang disunatkan. Itu dua pergerakan yang bukan sunat, hukumnya makruh. Dihanggup kepala sekali, tak ada khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Yang kita disunatkan angkat ni masa nak rokok. Mana lakum dinukum waliyadin, kita disunatkan berhenti sekejap, saktah dia panggil. Jangan rokok segera, berhenti sekejap. Kemudian masa kita nak rokok, kita angkat tangan lah. Allahu Akbar. Nak buat pun tak jadi. Apa yang tak jadi dah? Serta masa nak rokok lah. Allahu kena semayang baru jadi. Allahu Akbar gitu. Tak apa dah kena nampak tu kan ni? Betul dah? Allahu Akbar. Kemudian angkat pulaknya pada masa rokok kembali i'tidal. Kita rokok, Sami Allahu liman hamidah. Kita rokok, Sami Allahu liman hamidah. Dah ni tangan sudah balik ke bawah. Ada ni? Ya. Sami Allahu liman hamidah. Dah ni tangan duduk tegak Ada ni? Apa aja kau nak buat tu? Dia rokok. Jangan pula Sami Allahu liman hamidah. Dia pun nak angkat. Kemudian pun nak angkat. Habis masa dah. Kita angkat ketika kembali rokok kepada i'tidal, bukan angkat dalam i'tidal. Kerana kita rokok Sami Allahu liman hamidah, i'tidal dah, baru kita nak angkat tangan. Masa sudah habis. Kita angkat tangan tu bukan tempat dia. Itu dua pergerakan yang tidak disunatkan. Makruh hukumnya. Gerak kepala sekali, gerak bahu sekali, batal sembahyang. Bukan tempat dia.
Kita naknya rokok Sami Allahu liman hamidah. Dekat tangan dan awak ni pak tangan duduk gini ni. Jangan duduk tengok tangan ni pula ni. Mana tangan ustaz cerah jauh. Lepas tu dak ngadak ke belak dah pegang speaker ni. Nak orang ni. Dah pegang speaker. Tu kata kalau ada speaker baju ni senang sikit nak buat. Saat ni nak buat, nak rokok saat ni pun buat sekekok. Sebab tengah sembahyang tak je pegang speaker ke ni. Sembahyang kadang-kadang jenis khakoh sini. Allah payahnya lah kata. Duduk sini. Kadang-kadang duduk sini okey lagi. Kadang-kadang dia masuk sini, duduk depan ni. Allah sakok rasa. Dah. Jadi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Biar masa dia. Begitu juga kita bangun dia tasyak awal. Tasyak awal. Kita tasyak awal kan. Kita nak bangun Allah, kita tekan rata. Allahu Akbar. Jangan kita tegak dulu barulah angkat tangan. Lepas masa dah. Itu bukan dua pergerakan yang disunatkan. Sebab masa dia sudah lepas. Maknanya kita lepas kita tekan tangan, kita naik, itu kita tu angkat tangan. Ketika bangkit dari tasyak awal. Jangan tegak orang ketiga barulah angkat tangan selu-selu habis masa dah. Tidak disunatkan. Gimana? Kalau angkat tangan ketika bangkit dari rakaat pertama, kalau angkat tangan kita bangkit dari rakaat ketiga, keempat, ada juga ni hok peseng dia angkat tangan belaka. Yang sunat angkat tangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tidak sunat, mazhab Hanafi tidak sunat, mazhab Maliki tidak sunat adalah ketika bangkit daripada tasyak awal. Rakaat pertama bangkit rakaat kedua, rakaat yang ketiga bangkit rakaat keempat, tidak disunatkan angkat tangan. Kita angkat dua pergerakan yang tidak disunatkan, makruh. Kita hanggup pala sekali jadi tiga. Hal tu tak ada khilaf antara Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Faham tak? Kemudian selaginya yang saya biasa sebut adalah biasa saya sebutnya adalah selepas daripada imam beri salam. Ini saya sebut acak kali dah ni. Selepas daripada imam beri salam, selepas ada imam beri salam, kita bangun tambah rakaat. Sebab dipanggil kita ni masbuk sembahyang. Ada bukan masbuk rakaat ni, bukan bab Fatihah ni. Dipanggil kita masbuk sembahyang. Imam beri salam, kita kena tambah rakaat. Lepas imam beri salam, kita kena bangun tambah rakaat. Kita sunat dah angkat tangan sebelum bertangan dada. Ada keadaan yang disunatkan angkat tangan, ada keadaan yang tidak disunatkan angkat tangan. Ingat tak? Mana? Hak mana yang disunatkan angkat tangan selepas imam beri salam? Kita bangun tambah rakaat. Hak mana yang disunatkan angkat tangan? Lepas tasyak awal. Dan sekarang ni kita berjemaah, imam memberi salam, kita rakaat tak cukup, kita kena bangun tambah rakaat. Imam tasyak akhir tu, masa kita duduk untuk imam tu, tapi kita bukan tasyak akhir sebab kita belum selesai lagi rakaat, kita kena tambah rakaat. Masa kita bangun daripada duduk tu, duduk tasyahud tu lah, ikut imam tasyak akhir tu, kita bangun, sunat dah sunat angkat tangan. Mana? Kalaulah kita duduk tu memang tasyak akhir bagi imam dan kebetulan tasyak awal bagi kita, dengan bahawa imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Imam rakaat ketiga maghrib tasyak akhir, kita rakaat kedua maghrib tasyak awal. Faham tak ni? Jadi lepas imam beri salam, kita bangun, sunat kata Allahu Akbar dan sunat angkat tangan sebelum dada. Tetapi kalau imam rakaat yang keempat, kita rakaat yang ketiga. Imam rakaat yang keempat, kita rakaat yang pertama. Faham tak ni? Kalau imam rakaat keempat, kita rakaat ketiga, kena tambah lagi satu rakaat.
Kalau imam kat keempat, kita rakaat pertama, kita lagi tambah 3 rakaat. Kalau imam kat keempat, kita rakaat ketiga, rakaat ketiga seorang dia ada tak duduk? Tidak ada kan? Tak ada. Tapi kita duduk kenapa? Kerana kita ikut imam yang tasyahud akhir. Maka kita baca ratiklah situ walaupun kita rakaat ketiga. Tapi sebenarnya untuk kita, rakaat ketiga bukan tempat duduk. Kalau rakaat kedua memanglah tempat duduk tasyahud awal. Kalau imam kat keempat, kita rakaat ketiga, kita kena duduk juga sebab kita ikut imam. Tapi duduk di rakaat ketiga bukan duduk kepunyaan kita, duduk kita hanya ikut imam. Faham tak ni? Kalau imam kat keempat, kita rakaat kedua, tak akan ikut imam, rakaat kedua dia duduk tasyahud awal. Hanya kebetulan imam tasyahud akhir rakaat keempat, kita tasyahud awal rakaat kedua. Makna kalau kita sembahyang seorang, rakaat kedua pun duduk juga. Hak duduk ni lah, lepas imam beri salam, kita bangun sunat angkat tangan sebelum tangan dada. Tapi kalau imam kat keempat, kita rakaat ketiga, duduk kat ketiga hanya semata-mata ikut imam, bukan tempat kita sebenarnya. Tapi memang kita kena duduk dan kita kena baca tasyahud sebab kita makmum. Lepas imam beri salam, kita tambah 1 rakaat, bangun, tak sunat kata Allahu Akbar. Kalau kata tak berdosa, tak batal sembahyang, tapi tak sunat, bangun senyap-senyap dan tidak sunat angkat tangan hubungan dalil lalu. Kita angkat aja, 2 pergerakan yang tidak disunatkan, makruh. Kita gerak kepala sekali, batal sembahyang kalau angkat yang tidak disunatkan. Gimana? Faham tak beza ni? Kita rakaat keempat, atau imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, kita kena tambah 2 rakaat. Kita duduk ni ikut imam, kita duduk ikut imam, tapi sebenarnya duduk ni pun hak kita juga tasyahud awal. Imam kat keempat, kita rakaat ketiga. Rakaat ketiga kalau kita sembahyang seorang tak ada duduk, tapi kita kena duduklah sini sebab kita makmum. Pada ni ikut imam. Lepas imam beri salam, kita kena bangkit daripada tempat duduk yang bukan hak kita sebenarnya. Asalnya bukan hak kita, tapi oleh kerana makmum, kita ikutlah imam. Maka duduk kita tu bukan hak kita. Jadi kita kembali balik pada berdiri, tak sunat kata Allahu Akbar dan tak sunat angkat tangan. Mana kita bangun slow, tak bunyi apa-apa, tak kata apa-apa, kita berdada lalu, jangan angkat tangan. Sebab apa? Angkat je tangan, itu 2 pergerakan yang tidak disunatkan, hukumnya makruh. Kita tambah sekali lagi, gerak kepala, gerak bahu ke, batal sembahyang. Tak ada khilaf antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Mana? Faham hari ni? Tak apa, minggu depan kita tanya pula faham ke tak, ingat tak lagi. Kemudian kita cerita bab-bab gerak-gerak batal sembahyang ni, ini adalah mazhab Syafi'i. Jumhur kebanyakan mazhab yang lain, pergerakan yang banyak membatalkan sembahyang. Nak panggil banyak ni, dia bukan suka dengan 3 kali. Kita banyak batal sembahyang, perbuatan yang banyak batal sembahyang. Tapi mazhab Syafi'i kita suka dengan 3. 3 banyak batal. Mazhab Hanbali banyak tak suka dengan 3. Mazhab Hanbali banyak suka dengan uruf. Orang ramai panggil banyak tak gerak 4 kali je. 4 kali tak banyak lagi, maka tak batal lagi. 6 kali 7 kali banyak dah tu, baru batal. Tu mazhab Hanbali. Dia tak bubuh perbuatan banyak membatalkan sembahyang dengan dobek, dengan sakat 3, tak syahadat. Dia sakat dengan uruf, pandangan ramai. Kalau gerak 3-4 kali tu dah banyak mana lagi tu. Ni banyak sampai 7-8 kali, tu banyak tu, baru batal. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi ni banyak-banyak ni kira gini, banyak. Orang tengok tu, dia kata tak semayang dah tu, joget dah tu, baru batal. Itu mazhab Hanafi. Kalau orang tengok, nak kata semayang, gerak banyak sangat tu. Nak kata tak semayang, tak banyak lama-lama lagi gerak tu, itu dia panggil sedikit lagi, tak batal lagi mazhab Hanafi. Sebab tu Mekah tak kira lah, dia kata anak lari dia kekejar anak dia, gambit anak dia,
Dikira banyak tu macam mana? Tak mayang dah tu, berlomba dengan anak dah. Anak muslim semasjid ni kata riti dah baru dam ke dia. Tu barulah batal semayang. Dia perbuatan banyak batal semayang. Yang bezanya banyak mazhab Syafi'i bubuh 3 gerakan. Mazhab Hambali banyak bukan bubuh 3, bubuh kepada uruf. Uruf ni pandangan ramai. Bogi anak lari dia ambil sekejap tu mari sini, tak banyak lagi tu contoh. Tak. Mazhab Hanafi banyak selagi orang panggil semayang tak batal lagi. Dia gitu. Sebab tu kalau tengok orang mazhab-mazhab lain semayang dia, kalau cakap kita orang kampung kok macam kena belacang. Kadang-kadang lah, kadang-kadang macam kena belacang. Tetapi walaupun mazhab-mazhab lain dia kalau 3 kali tu tak batal lagi, tapi walaupun begitu sembahyang sunnah Nabi tidak ada pergerakan seumpama tu. Tidak ada. Bukan kita maklum, sahabat sendiri semayang pun burung hingga atas kepala. Kenapa? Kerana kerah lama, ingat ke tunggu kayu. Lama satu, lepas tu diam satu. Itu hak semayang, hak sunnah Nabi. Dan begitulah semayang para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan kata mazhab lain mengatakan gerak 3-4 kali tak batal. Bukan mazhab mereka suruh bergerak, cuma tak batal. Hak semayang sunnah Nabi ni diam. Nabi kata dah, kalaulah seseorang tu khusyuk hati, la khasya'a jawarih, nescaya khusyuk tetaplah anggota-anggota yang lain. Kalau mai duduk pegang piyah, pegang kain, main janggut apa semua, duduk main pipi, duduk main tu Nabi kata kalau hati dia khusyuk tetap, anggota dia bakal khusyuk tetap juga. Faham tak ni? Maknanya kalaulah semayang hak menepati sunnah, semayang orang mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab lain yang gerak tu, di mazhab lain pun tak gerak juga. Bukan semua orang digerak belaka. Bukan. Sebab mereka bergerak banyak, bukan kata sunat. Itu bukan sunnah Nabi. Cuma bergerak 5-6 kali tu mereka tak batal. Gitu. Mereka tak batal. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, ialah imam-imam ni semai dia gerak kepala, dia baca. Ada dia gerak. Dia masa ngapal Quran, dia ngapal gini kan. Dia ngapal. Masa dia ngapal, masa semayang gini juga dia baca. Kita mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau mazhab Hambali pun tak boleh. Sebab apa? Banyak tu kita kalau kita panggil. Mazhab Hanafi kalau buat gini panggil semayang tak? Semayang lagi. Tak atas mazhab Hanafi. Tapi jangan buat lah gitu. Kenapa kita nak gerakkan kepala? Kalau kita ni nak makmum ni mana ni? Nak mufarakah ke tak? Terpulang pada kita lah. Kalau kita nak pakai mazhab Syafi'i, kita kena mufarakah. Kalau kita rasa sayang tak mufarakah, kita turut pakai mazhab Hanafi. Gitu je. Lepas tu mana? Lain kali kita cari tempat lain lah. Tak sedap nak mayang gitu. Tak sedap. Panggil apa ni? Tak jaga pekoh Syafi'i kita. Cuma nak ayatnya mazhab Syafi'i banyak 3 gerakan batal semayang. Mazhab Hambali banyak kira pada uruf, pada pandangan ramai. Mazhab Hanafi banyak orang panggil dok semayang, dah panggil joget dah tu baru batal. Dia gitu. Tapi hak semayang sunnah Nabi-nya tidak ada pergerakan di dalam semayang. Mereka perbuat pergerakan ibadah, gerak-geri dalam sembahyang semata-mata. Ini hak sambungan yang kedua yang membatalkan semayang, perbuatan yang banyak. Ketiga, kedatangan hadas kecil atau besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.